membayangkan satu sama. Saya mula-mula anggap 20 PH dan akhirnya walaupun kes DNA itu datang pada tengah-tengah kempen, keputusan tidak affected dari segi apa yang berlaku. Amanah berjaya mengekalkan kedua-dua kerusi yang dikosongkan setelah pemergian almarhum Salahuddin Ayub tempoh hari. So that is the top line. I think first of all kita cakap tahniah kepada calon-calon Pakatan Harapan dan Amanah dan juga pada PHBN yang berjaya menang. Cuma dalam kita menganalisa perkara ini, saya fikir banyak yang kita nak cakap tentang kelemahan Perikatan Nasional ke, tentang bagaimana PH dapat menguruskan naratif setelah kes mahkamah tersebut ataupun kes DNA tersebut. Cuma sebelum kita masuk kepada itu, saya nak bacakan sedikit keputusan yang lebih terperinci supaya kita memahami nuansa. Ya, dia menang 2-0, PH menang 2-0, tapi ada sedikit nuansa KJ, kerana dalam kes Parlimen Pulai terutamanya, walaupun peratusan keluar mengundi jatuh mendadak kepada hanya 47%, tetapi Perikatan Nasional berjaya tambah undi mereka daripada 20,000 berbanding PRU 15 kepada 29,000. Jadi ini bermaksud ada pemindahan undi yang amat besar daripada Barisan Nasional masa PRU 15 kepada Perikatan Nasional. Ada penganalisa yang menulis bahawa kalau ikut sifirnya, perkiraannya pemindahan undi itu, transfer itu sebanyak 70 ke 75%. Itu yang boleh kita katakan tentang Parlimen Pulai. Jadi yes, PH kekal in a seat yang memang friendly, tetapi there was a big vote transfer from BN to PN kepada di Parlimen Pulai. Tetapi KJ, di Simpang Jeram yang sebenarnya KJ ramalkan boleh jadi flip, pemindahan undi itu tidak sampai 70 ke 75%, tetapi hanya 45% saja. Itu yang menyebabkan Simpang Jeram walaupun mungkin ada yang anggap boleh flip kepada PN, akhirnya dia dapat kekal juga kepada Pakatan Harapan. So tak apa, itu those are just details yang kita akan ulas selepas ini. Tetapi itulah yang keputusan yang kita hendak bincang, dan kita nak tengok apa kesan politik medium term dan juga long term setelah kedua-dua pilihan raya ini. Saya tengok detail ataupun maklumat-maklumat yang terperinci yang dibentangkan oleh Syahril tu. Ini penting sebab bila kita tengok kepada sebarang keputusan politik, kita tak boleh hanya tengok kepada keputusan umum sahaja. Kita mestilah tengok kepada nuansa dia, kepada detail dia, kepada breakdown dia, barulah kita memahami sebenarnya apa yang telah berlaku. Dan saya rasa di Simpang Jeram, Dun, dan juga di Parlimen Pulai semalam, memang benar ada peningkatan yang ketara undi untuk Perikatan Nasional. Dan bila kita campur undi Barisan Nasional dan undi Pakatan Harapan dahulu, memang calon Amanah untuk dua-dua kerusi itu tidak mencapai formula 1+1 tu, ya. Maka adalah pemindahan undi yang pergi ke PN, dan bukannya daripada BN dulu pergi kepada PH. Ini formula 1+1 adalah 2, perfect transferability, ataupun pemindahan yang paling sempurna lah. Maknanya dulu kalau undi Barisan Nasional, dia akan bagi kepada Pakatan Harapan. Tetapi Syahril, saya bila setelah saya memikirkan keputusan Pulai dan Simpang Jeram ini, ya walaupun ada nuansa, walaupun detailnya menunjukkan bahawa pengaruh Perikatan Nasional semakin meningkat sampailah ke negeri Johor yang dikenali sebagai benteng Barisan Nasional dan juga frontier state untuk Pakatan Harapan. Mungkin Syahril masih lagi ingat, Johor telah menjadi satu sasaran bagi Pakatan Harapan untuk 2 pilihan raya yang lepas. Dia memang target Johor, dan ramai pemimpin-pemimpin utama daripada DAP, contohnya Lim Kit Siang, Yo Bien, Cintong dan sebagainya, telah pindah ke Johor. Memang Johor tu adalah strategi mereka. Tetapi nampak bahawa Perikatan Nasional sudah mula menunjukkan bahawa mereka dapat melebarkan
ataupun meningkatkan pengaruh mereka di negeri Johor. Tapi setelah saya memikirkan tentang perkara ini, Syaril, saya rasa beginilah. Ya, memang betul. Saya silap dari segi ramalan. Saya menganggap bahawa satu-satu simpang jeram akan flip, tapi ramalan saya tidak tepat. Dan saya berpendapat bahawa walaupun di sofa keluar sekejap ini ataupun di ruangan komentar FB dan sebagainya, mungkin ada analisa politik yang membuat kajian tentang nuansa ataupun detail peningkatan sokongan dan penurunan majoriti dipulai, apakah maksudnya dan sebagainya. Tetapi bila kita balik kepada istilah yang kita guna pada minggu ataupun episod yang lepas, Syaril, iaitu realpolitik. Dalam realpolitik ni, nuansa ni tak penting lah. Sebab pemenang akan dapat segala-galanya. Jadi hari ni tak ada siapa yang akan cerita pasal nuansa, undi Perikatan Nasional meningkat, undi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional merosot dan sebagainya. Sebab yang penting hari ni adalah BNPH ataupun PHBN menang. Dan mereka akan kata ini adalah kemenangan yang penting sebab menunjukkan bahawa isu DNAA Zahid Hamidi tidak ada kesan langsung. Dan mereka juga akan kata bahawa Perikatan Nasional ini adalah satu gabungan politik yang memang tidak boleh menang di Johor, dan diberi isu yang besar macam DNAA pun tak boleh nak menang. Justru pemenang akan menulis sejarah dan mengatakan bahawa it's business as usual. Tak perlu kita cakap pasal DNAA lagi. Dah terbukti bahawa DNAA pada minggu yang sama ada pilihan raya dan BNPH masih lagi boleh menang dengan majoriti yang selesa. Walaupun PN punya undi naik, tapi masih lagi majoriti yang selesa. So tak payah kita cakap pasal DNAA lagi. Dan tahniah kepada PHBN sebab mereka boleh kata bahawa kita tutup kisah Zahid Hamidi ini, tidak ada kesan kepada pengundi pun. Mereka tak kisah tentang isu ini, dan kita go business as usual. Kalau saya strategis untuk PHBN, saya akan buat benda tu. Saya akan kata ini adalah bukti bahawa rakyat tak kisah soal kes rasuah dan salah guna kuasa Zahid Hamidi, dan kita akan menggunakan kemenangan ini sebagai satu tanda bahawa rakyat sokong PHBN dan juga kepimpinan PMX, dan kita akan just buat tak tahulah tentang yang Perikatan Nasional. Sebab kalau kita nak cakap pasal nuansa ni, Syaril, nuansa Syaril bertanding di Alor Gajah, saya bertanding dengan di Sungai Buloh pada pilihan raya lepas. Nuansanya adalah kita hampir flip kerusi yang dulu majoriti dia agak besar untuk Pakatan Harapan. Syaril kalah majoriti berapa? 800. Dulu majoriti berapa? 6,000. Saya majoriti 26,000 dulu. Saya kalah 2,000 lebih. Tapi tak ada siapa yang ingat soal nuansa tu. Yang ingat kita kalah, full stop. So saya rasa nuansa ni okey lah untuk sehari dua nuansa, tapi akhirnya winner takes all. Respon saya KJ, pertama, perasaan kita tentang isu DNA dan sebagainya was for me never about this election lah. Dia lebih kepada prinsip dan juga pasal tentang apa nilai yang negara kita nak bawa. Yeah, sure, but we thought akan ada kesan kepada pilihan raya lah. Kedua, point saya KJ ialah dalam satu sudut ini menunjukkan bahawa PHBN akan kata it's a non-issue. But does it also reflect, adakah ini juga cerminan kelemahan Perikatan Nasional? Not sangat kekuatan PHBN dalam mengurus isu DNAA ni ataupun mengatakan isu DNA ni adalah isu yang tak apa, boleh diurus. Adakah ia lebih sebenarnya soal, yalah macam KJ bayangkan tadi, dah ada gol yang agak besar dan dia tak dapat menjaringkan gol itu, iaitu Perikatan Nasional. Ya, saya lihat begitu, Syaril, sebab dulu ramai juga yang kata PN ni dia tak banyak penjaring gol dalam isu-isu yang tiada kaitan dengan 3R. Kalau 3R ni dia ada ramai penjaring gol. Semua je boleh menjaring gol daripada Perikatan Nasional. Isu walak lah, isu kerjasama dengan DAP lah, macam-macam ya. Itu semua memang makanan ruji lah bagi Perikatan Nasional. Tapi bila timbul isu-isu yang tiada kaitan dengan 3R, isu tata kelola, isu DNAA, isu ekonomi, isu kritikan terhadap, nanti kita akan bincang bekalan beras dan sebagainya, nampak Perikatan Nasional ni agak ketandusan penjaring gol. Yeah. Saya tengok soal isu DNA ni sebagai contoh ya.
Mungkin hanya seorang dua saja daripada Perikatan Nasional yang betul-betul mungkin adalah yang cakap, tetapi yang dapat menangkap imajinasi rakyat dengan naratif membincangkan soal perbezaan antara keputusan Tan Sri Mahyudin dengan keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi, seorang dua saja. Waf, Wan Ahmad Faizal, dan mungkin seorang dua lagi. Yang lain saya tak tahu mana mereka. Ya, Ketua Pemangkang, sahabat kita juga, Datuk Hamzah Zainuddin. Do you remember anything that he's mentioned about any policy in the last few months? No. Nothing kan? So saya nampak Perikatan Nasional, ya mungkin mereka akan serang kita selepas ni lah. Oh, kenapa korang tak join PN dan sebagainya, you know. It's not our job. It's not our job, it's your job. Dan jelas bahawa sekarang ini mereka tidak memanfaatkan keadaan yang ada. Sebab kalau saya di tempat mereka, saya akan memanfaatkan keadaan yang ada. Bukan dengan serangan peribadi, tetapi dengan explain, menjelaskan kenapa isu ni penting. Kenapa isu ni, macam Syaril kata tadi, adalah soal masa depan negara kita, soal masa depan urus tadbir negara kita, dan betapa pentingnya untuk ini menjadi referendum kepada apa yang telah berlaku dalam mahkamah ataupun keputusan daripada AGC. Ya, walaupun itu keputusan AGC dan sebagainya, kita dah bincang panjang lebar pada minggu lepas. Tetapi Perikatan Nasional is incapable. Ada one trick pony, and is that fundamentally the problem? Could be. Saya dulu husnuzon lah, saya nak bagi peluang kepada mereka. Saya kata mungkin selepas ini kita akan melihat banyak lagi lah isu soal kritikan dasar, soal isu-isu yang tiada kaitan dengan 3R. Sebab Syaril, ramai sahaja pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional yang mempunyai pengalaman dalam kerajaan, pengalaman sebagai ahli anggota jemaah menteri, pengalaman di peringkat kerajaan negeri. Kalau alang-alang kita dah buka cerita ni, Syaril, sahabat kita yang datang hari itu juga yang mendapat satu traction yang bagus daripada interview Datuk Seri Azmin Ali, sejak dia menang, apa yang dia buat? Have you heard anything? Not really. Alternative vision untuk Selangor ke apa benda ke? Takkan dia nak tunggu sampai Dewan bersidang, sampai dia dilantik secara rasmi sebagai Ketua Pembangkang untuk buat kerja? Ya, sebab itu saya rasa antara sebab, ini sinis lah, KS dilihat sebagai mouthpiece untuk Perikatan Nasional. Bukan sebab kita mouthpiece sangat, the actual Perikatan Nasional tak buat. Sebab the actual Perikatan Nasional is not doing anything, not doing much. Oh ya, 3R balik kepada 3R. Takkan nak menang dengan 3R. Kalau kita lihat kepada Johor ni, Syaril, Johor ni dia punya world view kat Johor ni, dia moderate sikit. Dia bila nak bawa 3R ni, dia takkan respon sangat kepada 3R. Betul. Johor ni dikenali sebagai bangsa Johor. Dia ada identitinya sendiri. Dia tak suka isu-isu perkauman, isu-isu melagakan rakyat dan sebagainya. Sebab itu saya rasa antara sebab traction, walaupun ialah nuansa ni ada peningkatan PN dan sebagainya, tetapi tak dapat kemenangan mutlak, adalah sebab di Johor, dia punya worldview bangsa Johor ni, dia menolak semua politik ekstrim ni. Dan saya rasa Perikatan Nasional kena belajar daripada dua-dua pilihan raya kecil ini, bahawa tak cukup untuk 3R, tak cukup untuk kita bergantung kepada DNA dan sebagainya. Kalau you sendiri tidak up your game, ya, untuk menjadi lebih fokus kepada dasar, memberi alternative vision, memberi satu gambaran visi pentadbiran yang alternatif daripada apa yang ada, maka you tak boleh harap kemenangan by default lah.